أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pagi ini. Bila kita bangun daripada tidur kita tadi, kita celik mata, Allah Ta'ala masih lagi bagi kesempatan hidup untuk kita. Tak lain dan tak bukan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita satu hari lagi hari ini. Tak tahu esok kita boleh hidup ke tak tahu. Tapi Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita untuk celik mata pagi ini, tak lain dan tak bukan untuk kita mencari bekalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju hari akhirat. Memberi peluang kepada kita untuk membersihkan diri kita, untuk menyucikan diri kita, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana memberi peluang kepada kita sekali lagi hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan mulia yang menjadi rahmat bagi sekalian alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklum, hari ini merupakan hari yang ke-16 kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal ini kita mengenang peristiwa kelahiran ataupun keputeraan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rata tempat buat sambutan, yang mana-mana surau, mana-mana masjid buat sambutan. Ada yang buat meriah sungguh-sungguh sampai perarakan tu, kita kata ratusan orang yang ikut perarakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Tuan-tuan, tapi cukupkah kita buat perarakan tu nak tunjuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi suruh kita sayang kepada dia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang daripada kamu, hatta ahabba ilaihi, sehinggalah aku ni dicintai baginya, min walidihi, daripada anaknya, hatta aku nak ahabba ilaihi, hadis, sehingga aku ini lebih dicintainya, min walidihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan daripada ayahnya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak tunjuk rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak lain dan tak bukan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut segala perintah Nabi dan kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak ikut Nabi? Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, macam mana perangai Nabi, macam mana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami nak ikut dia, kami nak pandu kat mana? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tengok kat mana? Kata Aisyah,
kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya tu adalah Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran macam mana ada dalam Quran, macam itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi sayang, ada di kalangan orang Islam Melayu kita yang tak erti baca Quran. Ada di kalangan kita yang Quran pun tak pernah tengok. Yang dia tengok Quran tu waktu dia mengaji dulu, waktu dia bawa pergi mengaji waktu sekolah rendah, mai sekolah menengah, dia malu dah nak pergi mengaji Quran. Apalagi selepas berkahwin, waktu kahwin tu hantaran tu bos biji Quran. Oh cantik, kita tengok ini hebat ni, bos Quran sebiji. Untuk buat hantarannya, mushaf Quran tu untuk buat hantarannya. Habis-habis tu satu rumah tak pernah baca Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedangkan Nabi kata khairukum, paling baik di kalangan kamu, man ta'allama al-Quran, siapa-siapa yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan dia boleh mengajarkan kepada orang. Dia belajar Quran ataupun dia mengajar orang. Tuan-tuan, kita tak boleh nak mengajar orang kurang-kurang, kita baca Quran, kita belajar. Macam mana nak baca Quran? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita selok dalam Quran, tuan-tuan, Allahu Akbar. Di antaranya, ya, kuliah subuh kita yang lalu, yang kita baca surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh berjaya orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang dalam solat dia khusyuk. Tuan-tuan, khusyuk dalam solat. Nak dapat khusyuk dalam solat ni macam mana? Kita kena usaha. Kena usaha. Yang pertama, kena buat semayang tu dulu. Kalau tidak, tak dapat khusyuk. Kadang-kadang kita tanya, awak tak semayang? Dia kata kalau semayang pun tak khusyuk, nak buat apa? Dia kata tak dapat apa. Kalau semayang pun tak ikhlas, buat apa? Dia kata, kan? Kalau semayang pun dia kata duk pergi semayang sambil pergi sana, duk keli, kan? Hang kata lagu ni nu bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, kan? Buat apa? Kan? Tuan-tuan, ada tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Habis aku tak habis sembahyang, dia kata. Tak payah sembahyang, kata. Tak gaduh nak kata orang apa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak apa dalam hal kita nak mengaji ini, kita duduk, kita mengaji ini, berbagai pendapat ada, tuan-tuan. Kita berlapang dada menerima pendapat daripada yang lain, daripada pendapat yang kita pegang. Dan kita tidak menyalahkan pendapat itu selama mana masih lagi berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ya, sebab tu kadang-kadang bukanlah kita orang kata apa, berkelahi, tidak, bertentangan pendapat, tidak, berselisih pendapat. Kadang-kadang dalam satu perkara kita berbeza dalam mengemukakan dalil. Kadang-kadang kita berbeza dalam memahami dalil. Satu dalil tapi pandangan yang berbeza ataupun pemahaman yang beza. Contohnya macam ni, kita kata ada budak tu naik pokok, kita marah, kita marah kat dia, kita kata hang naik. Budak tu dia faham macam lain. Dia ingat kok kita semua naik ni, dia naik atas lagi. Salah ke? Tak salah pemahaman dia tu. Kita kata pemahaman dia tu salah, tapi dia anggap pemahaman dia tu betul lah. Tadi hang suruh naik, kau naik lagi ya, kan? Satu lagi, bila kita kata naik sebetas tu, dia faham kata kita marah, dia turun. Tuan-tuan, jadi satu perkataan, pemahaman yang berbeza. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Apa pun tuan-tuan, kita kena laksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat khusyuk tuan-tuan, Allahu akbar. Ya, yang pertama tadi saya sebut, kena buat sembahyang. Nak buat sembahyang tu kena mula daripada kecil-kecil lagi. Kalau kecil tak buat, kira ayah anak kecil boleh buat. Kena buat dan juga patut buat. Ada setengah tuan-tuan, dia suruh anak dia sembahyang, dia haram tak sembahyang. Betul ada. Garang nak mengkuih dia ni. Garang nak mengkuih. Anak dia tanya, bukan dia suruh, dia tanya hang sembahyang lagi. Anak dia lari pergi sembahyang. Dia haram tak sembahyang tuan-tuan. Allahu akbar. Macam ni ada orang dia kata anak bagus jadilah. Anak bagus jadilah, dia kata. Aku tak payah lah. Dia tu tak payah gitu kan. Tak mau usaha untuk berubah diri dia tuan-tuan. Kemudian selepas kena sembahyang, kena buat sembahyang tuan-tuan, dalam sembahyang kita tu yang perlu kita mengaji. Kita kena tahu yang mana satu rukun, yang mana satu sunat dalam sembahyang. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang mana yang dikatakan sunat ab'ad, yang mana dikatakan sunat hayat. Jadi tuan-tuan, yang ni yang kita kena mengaji. Sebab apa? Nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Kita tahu, bacaan Fatihah ni adalah rukun tuan-tuan. Bacaan surah itu adalah sunat. Begitu juga bacaan ketika kita rukuk, bacaan ketika kita sujud. Bacaan tu adalah bacaan-bacaan yang disunatkan, yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab tu bila kita mengaji, bila kita tahu tam ni hukum dia sunat, tam ni yang ni perkara rukun tuan-tuan. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Ada 3 jenis rukun tuan-tuan dalam sembahyang. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Apa dia rukun yang dikatakan rukun perbuatan tu tuan-tuan? Rukuk kita, sujud kita, berdirinya kita bagi orang yang mampu. Angkat tangan tu takbir, angkat tangan takbir. Itu hukum dia sunat tuan-tuan. Yang fardunya mana? Waktu takbir, yang fardunya ialah takbiratul ihram. Ini bukan takbiratul ihram, ini angkat tangan. Takbiratul ihram itu ialah ucapan kita. Tu yang nama dia rukun qauli. Allahu akbar. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah, kita tengok punya macam-macam jenis sembahyang kan. Ada yang Allahu akbar, tangan tak gerak pun kita kata, dia ni sah kat sembahyang ni. Dia ni sah. Tak mengaji kita tak tahu tuan-tuan. Ada setengah tu Allahu akbar, tangan tak qiyam pun. Kita ada sebelah tu. Depa sembahyang, baik aku tak pergi mengaji, aku pergi sembahyang. Dengan orang tak pergi sembahyang tuan-tuan. Sedangkan kita kena tahu yang mana satu rukun qauli, yang mana satu rukun fi'li, yang mana satu rukun qalbi. Rukun qalbi itu tak dengar tuan-tuan. Itu jadi rukun. Mana tak dengar? Itu dia. Tu yang kena mengaji. Nak dapat apa? Nak dapat khusyuk dalam sembahyang. Ni baru satu ayat hari itu tuan-tuan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. 2 ayat tu tak habis ni, sambung. Tak habis ni kita sambung lagi kuliah subuh. Bila pula tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak ambil ni macam mana Nabi SAW buat. Nabi sembahyang dia khusyuk, sahabat sembahyang dia khusyuk. Sembahyang kita gosok, bukan khusyuk tuan-tuan. Gatal kaki yang kat sebelah, gosok tin kita kan, sambil itu. Ada yang tengah-tengah tahiyat tu cik
Dia gabung sejadah, gabung sejadah. Nampak sejadah tu gabung. Sambil boleh duk gabung sejadah. Tuan kata gosok. Mayang kita bukan khusyuk, tuan-tuan. Tak dapat, tak dapat khusyuk kita. Setelah kita tahu tentang perkara rukun, yang mana sunat, yang mana perkara makruh, dan yang mana perkara yang membatalkan solat pun kita kena tahu. Sebab apa, tuan-tuan? Ada perbuatan yang kita buat, perbuatan yang kita buat yang menyebabkan sembahyang kita batal. Sebab perkara-perkara itu perlu kita tahu supaya apa? Kita nak dapat khusyuk dalam solat. Macam mana nak tahu ni? Cara dia kena pergi mengaji ya. Kalau tidak, kita tak tahu. Sampai bila-bila kita tak tahu. Kita sembahyang ikut orang. Sembahyang ikut orang. Tengok orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita angguk, orang angguk, kita pun angguk. Sebab apa angguk? Tahu apa angguk? Mengangguk. Pasal ikut orang. Pasal ikut orang angguk. Angguk tu sunat benda apa benda? Tak tahu main tahu mana angguk tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita angguk nak abang kata ni tak kali belum ni pula kan. Kita nak abang kita tak kali belum ni pula, tak payah angguk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu kita apa angguk juga kan. Semasa tak ngaji dululah tuan-tuan. Sebab apa? Kita tengok semua orang angguk. Kita apa angguk? Angguk sebab apa? Sebab sembahyang ikut orang. Sembahyang ikut orang. Nasib baik orang tak garu, kita garu sama. Tengok tu imam garu putih. Kan kita pun garu putih sama. Sebab apa? Tu imam garu putih pakai ikut orang sembahyang tuan-tuan. Sebab tu kita kena mengaji satu demi satu. Sebab apa ni nak dapat khusyuk dalam solat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita tahu perkara-perkara ini, yang ketiganya nak dapat khusyuk dalam solat ialah kita perlu tahu apa yang kita baca dalam solat. Kita perlu tahu apa yang kita baca dan apa makna dia. Apa makna dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita dapat hayati di tuan-tuan, Allahu Akbar, bagus sungguhlah. Duduk di antara dua sujud kita baca doa, tuan-tuan, berdoa kepada Allah, bertasbih. Sembahyang kita memang sempurna. Kita rasa sedap, kita rasa syok, kita rasa ni sembahyang tak syok. Sembahyang tak syok, tuan-tuan. Ada yang tak syok sembahyang. Syok tak syok, kena sembahyang. Suruh sembahyang tak syok, kena sembahyang. Syurga nak niat syurga tu senang-senang dapat lah. Kan tuan-tuan, kena usaha bagi dapat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sembahyang kita tu, kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang, tuan-tuan cuba fokus dalam sembahyang. Ada yang tak fokus dalam sembahyang. Allahu Akbar. Mata dia tengok cermin tingkap depan, ada tingkap kan, cicak duduk terus lagi sekok lagi cicak amat, digan kan tuan-tuan. Sambil dia angkat takbir Allahu Akbar, tengok sejadah sini tak ada cap ni. Kalau pakai sejadah yang jenis ni ada cap, tengok depa ni bikin Kaabah tak mati. Tuan-tuan, ni tengok gambar yang ada di sini pun tuan-tuan, dan dia boleh tafsir habis. Sambil duk cahaya berdiri. Depa kata ada gambar anjing kat mana? Kat mana dah? Tidak ada. Dia sambil duk sembahyang tak khusyuk tuan-tuan. Sebab tu sebahagian daripada ulama mengatakan pakai sejadah yang ada corak-corak ni, yang boleh menghilangkan khusyuk kita dalam sembahyang,
hukumnya adalah makruh. Tuan-tuan, tak haramlah pakai ni, tapi makruh. Sebab apa? Sebab menghilangkan khusyuk kita dalam sembahyang. Sebab tu dia suruh pakai yang kosong, yang tak ada fikir apa-apa. Kan? Oh, tak elok lah. Setengah orang tu kalau nak sembahyang kena cari sejadah. Tak ada sejadah tak sembahyang. Kan? Tuan-tuan, tak ada sejadah pun boleh sembahyang. Sejadah ni bukan syarat sah sembahyang. Tuan-tuan, sejadah bukan syarat sah sembahyang. Dia tak ada sejadah tak sembahyang, tak penting nak sembahyang. Ada sejadah pun, ya. Kalau sejadah tu bau hapak, bau tengi, Allah kita sujud tu tak boleh lama. Khusyuk hilang tu Nak khusyuk ni ustaz kata kena khusyuk, ya. Gagah habis dah kan, pejam mata ni, kesdung naik sampai ke dinding. Tuan-tuan, ya, sampai ke otak. Kadang-kadang kalau kita berhenti di R&R, kadang kita berhenti sejadah banyak, kita ambil hampak-hampak, kita tengok, aku lalu sujud kan. Tengok tuan-tuan, Allahu Akbar. Kadang-kadang tu sejadah tak jaga, tak berapa ni sangat. Tak berapa dia ambil peduli sangat. Jamban dia ambil peduli. Jamban kita masuk, kita keluar, sekali dia masuk cuci. Kan? Tang cawan tu dia peduli. Cawan kita minum kan, tinggal sikit tu kita pergi ambil kuih pau, mai tengok tengok cawan hang tak ada lah. Tak percaya pergi tengok. Ni hak gelap pernah kena lah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita pun pernah kena, ustaz pun pernah kena. Kan? Kita dah minum. Dia tahan. Ada sikit lagi ya kan. Takkan nak minum air saja tengok ada kuih pau kan. Ada roti kan, pipi memang tengok tak ada dah. Dia angkut habis dah tuan-tuan. Tapi tak sejadah kita tengok, ya Allah, dhaif sungguh-sungguh. Ya, sembahyang lebih baik sembahyang tanpa sejadah. Sebab tu tuan-tuan, kalau pergi mana-mana supermarket ke, ya, yang ada surau, kalau saya tak guna sejadah yang ada di situ. Ya, sebab apa? Pernah kena dah. Hampak-hampak sujud tu boyak-liok pasi. Nampak macam mana? Beunir-nir punya. Kan? Dia nak buat ke mana? Pakai ayat liok pasi tu najis. Nak buat macam mana? Tolak tuan-tuan. Ya. Sejadah nasib baik dia hampak macam ni. Hampak melentang tu. Kan? Kalau hampak tu kita pijak tu nak galih ke mana? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba kita perhati tengok itu ayat yang kedua daripada surah Al-Mu'minun. Ya, banyak lagi yang kita nak ambil tahu tuan-tuan dalam kita nak dapat khusyuk dalam solat ni. Di antaranya kita jaga pakaian kita. Sebab tu Nabi suruh nak pergi sembahyang walaupun ni sunat pakai wangi-wangian. Beli siap-siap tuan-tuan. Bawa kalau ada hak kecil, bawa tentang bola kereta kita ke, bola poket ke, bawa wangi-wangian, angkat takbir biar orang sebelah pun sedap angkat takbir. Ni dia angkat takbir, kawan sebelah tu tak boleh angkat takbir ni. Kawan sebelah tu kena tahan nafas dulu Ustaz. Kena tahan nafas Ustaz. Dia angkat Allahu Akbar, bau dia ni tak tahu takkan begini dia tak bau. Kita ada bunyi macam-macam kan, kita ada fikir macam-macam lah. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang kita dapat mengamalkan sedikit sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berlatih untuk khusyuk dalam solat tuan-tuan. Semayang bawa apa nama, pakai wangi-wangian, bukan bawa pakai di rumah. Biar banyak tak apa kita beli. Ni beli satu kan, beli banyak tak apa. Tak di rumah satu, dalam kereta satu, dalam poket satu. Lepas tu sampai di sini kita apa nama pakai minyak ni kita bagi kat orang pula. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di Masjid Nabawi ke Masjidil Haram duduk saja, ada orang ramai punya wangi ni, cari habis. Sampai habis itu botol. Juga lah. Sampai habis itu botol, cari habis. Itu dia. Kita
Ya, kan? Bijak ini kawan sebelah macam apa nama, kita tengok kawan tu pun nak pakai tapi tak ada. Kita beli mahal kan. Dia ada masalah tuan. Nah, jadi dalam perkara-perkara yang sebegini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, kita perlulah mempelajari sedikit demi sedikit, bukan dapat banyak, dah sikit demi sedikit, dan kita ubah diri kita sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menjadi orang daripada kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mendapat insya-Allah lindungan, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah, dan hidup yang diberkati dunia dan juga akhirat. Jadi tuan-tuan, sekadar itu tazkirah subuh yang dapat disampaikan pada subuh yang mulia ini. Baiklah sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis dan surah Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Asrifna insana fi lalatina amanu salihati wa tawassul haqq wa tawassul sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تعالى معنا هذا جمعنا مرحونا وتقبل من بعده تقوانا رسولا. اللهم وفقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله. أقول قولي هذا واستغفر